sebenarnya mereka belum betul-betul merdeka. Kita tahu kisah ini kan, apa yang berlaku? Mereka sampai, mereka berjalan selepas mereka dah selamat itu, mereka berjalan dan mereka sampai ke suatu negeri yang mana dalam negeri tersebut ada kaum yang mereka itu menyanjung, mereka tu menyembah asnam, berhala-berhala mereka. Lalu Bani Israel kata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan." Jadikan bagi kamu satu Tuhan, iaitu satu berhala juga, macam mana sembahan. Ilah itu maksud dia apa? Al-Ma'bud. Ilah itu maksud dia Al-Ma'bud. Yang disembah, yang dipuja, yang disanjung. Jadi wahai Musa, tolong jadikan kami satu alat untuk kami sanjungnya. Sebagaimana bagi kaum yang kita lihat ini, mereka mempunyai banyak Tuhan. Banyak Tuhan yang disembah. Kata Nabi Musa, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kamu ni kaum yang jahil. Ni. Jadi sekarang Allah sebut tentang apa dia? Selepas dah merdeka daripada Fir'aun, diceritakan tentang sikap ataupun jiwa apa yang ada pada diri Bani Israel, iaitu apa dia? Kejahilan. Maksudnya sewaktu mereka dijajah itu, mereka tu tidak mendapat pendidikan yang baik, sehingga mereka menjadi apa dia? Bertahun-tahun dijajah, menjadi orang yang jahil. Sekarang bersama dengan Nabi Musa ni siapa? Kaum yang jahil. Yang mana bila mereka melihat satu kaum yang lain menyembah berhala, mereka nak tiru. Sedangkan benda tu satu benda yang mensyirikkan Allah, dosa paling besar. Mereka tak sedar akan hal tersebut. Jadi tugas Nabi Musa sekarang apa dia? Nak mengeluarkan mereka daripada kejahilan pula. Sekarang yang menjajah Bani Israel ialah kejahilan. Yang kedua, mereka terus berjalan dan Allah perintahkan mereka untuk masuk ke sebuah negeri, yang negeri tersebut dijanjikan untuk mereka merdeka di dalamnya, iaitu negeri di Baitul Maqdis, Palestin. Tengok surah 5 ayat yang ke-21. Surah 5 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Jadi kata Nabi Musa, ayat 21, surah yang kelima, wahai kaumku, masuklah kamu ke tanah yang suci, iaitu Palestin, yang telah ditetapkan oleh Allah buat kamu. Jadi Allah nak bagi mereka satu tanah dan mereka boleh merdeka, bebas di dalamnya. Betul lah kata, la tertaddu, jangan kamu berpatah balik ke belakang, jangan mundur ke belakang, kita terus maju ke hadapan, masuk ke dalam negeri ini. Fatanqalibu, maka siapa yang berpaling, yang enggan, yang nak patah balik, khasirin, akan menjadi orang-orang yang rugi.
Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat lagi kejam. Kami tidak akan masuk ke dalamnya sehinggalah mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar dari sana, nescaya kami akan masuk. Jadi ini menunjukkan apa pula? Sifat apa? Pengecut. Sebab masa berjuang di Mesir dulu tu, yang berjuang tu Nabi Musa. Jadi mereka pengecut. Allah nak bagi dah negeri untuk mereka. Masuk je. Allah akan berikan kemenangan. Memang akan berhadapan dengan mereka, tapi Allah dah janji, Allah pasti akan berikan. Sedangkan mereka melihat macam mana Nabi Musa menunaikan janji Allah untuk bertemu dengan Fir'aun, lalu Allah binasakan Fir'aun. Mereka nampak, tapi tak mampu nak mengambil itu sebagai pengajaran. Sebab jiwa mereka sangat lemah. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Jadi berkatalah rajulani, ada dua orang lelaki daripada kalangan orang-orang yang mereka itu takut kepada Allah. Jadi sebahagian daripada Bani Israel ini ada yang beriman dengan Nabi Musa. Siapa daripada kalangan Bani Israel yang beriman dengan Nabi Musa? Tanda muka surat ini. Muka surat ini kita tanda. Tengok surah 10. Tanda dulu, sekali kita buka balik. Siapa dua orang ni? Harut? Bukan. Dalam surah 10 Allah sebutkan sifat mereka itu. Ayat 83. Surah 10 ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. Allah kata, maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan sebilangan kecil daripada zuriat.
Jadi apa maksud zuriat? Anak cucu. Jadi yang peringkat awal yang beriman kepada Musa ni sikit je kelompok dia. Itu pun di kalangan yang junior. Yang senior, yang otai-otai itu, yang tak boleh buat apa. Dia dah pekat. Terlalu lama ditindas bertahun-tahun. Daripada dia kecil sampai dia membesar, dia ditindas, akhirnya dia jadi pekat dah. Mereka ni yang tak berani nak berubah. Jadi dua orang yang tadi itu adalah sebahagian daripada pemuda-pemuda pada zaman tersebut. So dalam tafsir disebutkan salah seorang daripada mereka ialah Nabi Yusha. Nabi apa? Yusha. Yang kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi tentang perjalanan Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, ada seorang pemuda yang menemani Nabi Musa. Itulah dia Nabi Yusha. Dia nak beritahu pada zaman Nabi Musa itu, yang berani dan yang mengikut beriman Nabi Musa itu ialah pemuda-pemuda dia. Yang otak-otak itu tak mampu nak ikut. Sebab apa? Terlalu lama sangat ditindas. Jadi dia dah jadi pekat sangat. Jadi ini nak mengingatkan kepada kita sebenarnya. Ya, kadang-kadang kita dari segi usia, kita makin lama kita makin meningkat. Kita rasa kita dengan banyak pengalaman. Tapi kadang-kadang sebab terlalu lama itulah juga menyebabkan apa dia? Dah pekat tu. Itu kita risau, nak ubah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, sekiranya Allah bagi kita iman untuk nampak hal tersebut. Walaupun ada orang mungkin dah umur 80 ke, mungkin 70, masih tidak nampak jalan kebenaran pun ada. Yang itu kita takut. Jadi kita doa supaya Allah keluarkan kita daripada umur yang macam tu. Jadi ini satu peringatan dari sudut umur untuk kita sama-sama. Jadi yang takut kepada di kalangan mereka itu dua orang. Buka balik surah 5 tadi. Buka balik surah 5 ayat 23 tadi. Dua orang itu ialah sebahagian daripada zuriat Bani Israel. Dan disebutkan dalam tafsir, salah seorangnya ialah Nabi Yusha. Ketika itu dia muda lagi. Jadi Nabi Yusha dan lagi seorang lelaki ni, dia berkata kepada kaum dia, udkhulu alaihimul bab. Jumpa dah surah 5 ayat 23 tadi yang kita tanda tu. Dia bersemangat, mereka bersemangat kata, kamu semua kena masuk pintu yang dimaksudkan itu. Kena masuk pintu itu. Pintu gerbang Palestin itu. Fa idza dakhaltumuhu, maka apabila kamu masuk akannya, fa innakum ghalibun, maka sesungguhnya kamu akan menjadi orang yang mengalahkan. Sebab Allah akan datangkan pertolongan. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kata Allah lah, hendaklah kamu bertawakal jika kamu orang-orang yang beriman. Tapi apa jawapan kebanyakan daripada mereka itu juga? Lebih dahsyat lagi. Tengok ayat 24. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka kata, selepas diseru oleh dua orang tadi itu, mereka kata lagi kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan masuk selamanya, selama mana mereka masih ada di dalamnya. Kaum itu masih ada dalam Palestin. Kerana itu, pergilah engkau, wahai Musa, dengan siapa? Dengan Tuhan engkau. Biadab ni. Pergilah engkau dengan Tuhan engkau, kami duduk kat sini tunggu sampai kemenangan datang. Jadi betul-betul apa ni Allah tunjuk kepada kita tentang sifat Bani Israel ni? Betul-betul penakut. Walaupun Allah dah janjikan kemenangan dah. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ard
fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Jadi Nabi Musa mengadu kepada Allah, wahai Tuhanku, aku hanya dapat menguasai, mampu untuk memelihara, menasihati diriku sendiri dan saudaraku. Oleh itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik ini. Jadi ini golongan, satu golongan yang penakut tadi tu, Nabi Musa minta Allah supaya apa? Pisahkan. Tak boleh pakai ni ya Allah. Nak bawa mereka untuk berjuang, mereka tak boleh pakai. Allah perkenankan doa Nabi Musa. Allah haramkan. Qala, lalu Allah berfirman, fa innaha, maka sesungguhnya negeri itu muharramatun alaihim, diharamkan ke atas mereka 40 sanah, 40 tahun. Apa berlaku? Yatihuna fil ard, mereka apa? Merayau-rayau di tanah yang mereka duduk sekarang ni. Tak jumpa dah lagi negeri tersebut. Mereka merayau kat situ je, tak jumpa jalan. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin, kata Allah, kau jangan bersedih ke atas kaum yang fasik itu. Kenapa? Rupanya ini proses dia. Proses untuk nak mengubah minda. Yang ini penting. Satu, dia melibatkan masa. Nabi Musa memerlukan 40 tahun untuk nak mengubah masyarakat dia. Dan yang kita takut ialah dalam tempoh 40 tahun ini, bila Allah kata jangan kau sedih terhadap kaum yang fasik, yang derhaka tadi itu, sebab dalam tempoh 40 tahun itu, yang senior-senior itu dah semakin lanjut usianya, maka mereka mati semuanya. Jadi tinggallah batch yang muda tadi dilatih oleh Nabi Musa sampai umur mereka 40 tahun ataupun selepas mereka umur 40 tahun lah. Tetapi kita tahu dalam keadaan mereka berayau-rayau, dalam keadaan tersesat itu, waktu itulah turunnya kitab Taurat. Dan setelah 40 tahun, Nabi Musa berjaya membentuk satu generasi yang hebat. Yang mana Nabi Musa pun ketika itu pun wafat juga. Sebab dia pun senior juga umurnya, dah 40 tahun, dia pun dah tua dan dia pun diwafatkan. Jadi setelah 40 tahun, setelah dididik Bani Israel dengan sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah, berupa penjelasan dan pembeza di antara yang hak dan batil. Tengok surah 2 ayat 51. Surah 2 ayat 51. Muka surat 8. Ayat 53. Ini tadi sampai berapa? 21 sampai 26. 2 ayat 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Dan ingatlah tak kala kami kurniakan kepada Musa akan Alkitab. Apa kitab ni? Taurat. Sebagai apa? Al-Furqan, pembeza di antara yang hak dan yang batil. Selama ni mereka tak nampak. Sebab tu mereka nampak je orang sembah berhala, mereka minta apa? Mereka minta berhala yang sama juga. Mereka disuruh untuk lawan, mereka tak nampak. Mereka ni di pihak yang benar, mereka tu sana batil, mereka akan menang, mereka tak nampak. Jadi dengan kitab tersebut, Allah bagi petunjuk kepada mereka. Berapa lama dia ambil masa untuk mengubah masyarakat ini? 40 tahun. Tetapi pengubahan tersebut berlaku dengan apa? Kitab Allah.
menjadikan mereka bangsa yang kuat, boleh mengalahkan Jabbarin tadi tu. Jadi cuba kita ambil pengajaran kisah Nabi Musa dan juga Bani Israel ni kepada diri kita. Untuk bahagian pasca kemerdekaan, selepas kemerdekaan, Allah sebutkan antara dua sifat orang-orang yang merdeka ini. Pertama, jiwa mereka lemah, dalam keadaan mereka senang meniru apa sahaja yang datang kepada mereka. Yang kedua, jiwa mereka lemah menjadi jiwa-jiwa yang penakut untuk nak membantu agama Allah. Jadi kalau hidup kita, cuba kita lihat, selepas kita merdeka, macam-macam anasir yang masuk sehingga hari ini. Kalau dari sudut hiburan kita sebut, dulu tahun 50-an, 60-an, apa nama jenis hiburannya? Pop Yeye. Tahun 70-an, pop je, Yeye dah hilang dah. Lepas tu 80-an, rock. 90-an, 80-an tu rock pun ada, yang jenis bunga-bunga sikit, mungkin Hindustan. 90-an pun begitu juga. 90-an pula yang muda-muda, yang generasi yang usia umurnya tengok Hindustan lah. Sebab dia dah dibentuk daripada 70-an, 80-an, Amitabh Bachchan, jadi kesan dia sampai Shah Rukh Khan. Yang muda dah tak layan Hindustan, tapi dia dah mula masuk cerita-cerita Jepun masuk. Saya ingat tahun 90-an tu cerita Jepun banyak. Korea sekarang. Jadi itulah Allah cerita tentang siapa? Orang yang merdeka ni, jika tak dibentuk balik dengan kitab, mereka akan jadi macam Bani Israel tadi. Nampak berhala, mereka nak sembah berhala. Kita pun macam itulah. Mungkin tak sampai tahap menyembah berhala, sebab kita daripada sejarah tengoklah, tak ada agama dijejaskan, tak ada. Budaya je. Kan? Apa nama lagi? Pemerintahan je diubah oleh British dan Barat lah. Tapi agama mereka tak berjaya ubah. Tapi mereka ubah sikit demi sikit, meninggalkan Al-Quran daripada kita. Bahasa Arab dijauhkan daripada kita. Padahal asal dulu kita banyak belajar bahasa Arab, akhirnya tinggal bahasa Arab. Jawi kita tinggalkan. Tapi lebih bangga dengan yang lain. Masuk yang ini nampak lebih maju sikit, Barat kita ambil. Jadi benda ni kita akan tengok berterusan. Lagi 10 tahun akan datang, mungkin pula daripada Korea Selatan sekarang ni, anak-anak muda suka Korea Selatan, mungkin anak cucu kita nanti dia Korea Utara. Kita pun tak tahu apa Korea Utara buat. Lagi 20 tahun akan datang, tiba-tiba dia jadi macam China ke? Kan Korea Utara dulu macam China yang sekarang kan? Korea Utara sekarang macam China yang dulu kan? Mungkin lagi 20 tahun dia nak menjadi seperti negara China, mungkinlah kita kata. Budaya Korea Utara pula masuk. Bukan saja budaya, pemikiran. Macam mana sampai satu tahap anak-anak muda Islam, kematian artis yang mereka sayangi, mereka bawa lilin berarak. Masalah tak tu? Tapi mereka tak nampak itu satu masalah. So penyakit apa telah masuk? Senang meniru. Jadi mereka menyanjung yang sesuatu yang luar. Mereka tak ada yang hak, mereka tak ada Al-Furqan, iaitu Al-Quran. Jadi yang nampak pula tak nak bersuara. Tak nak cakap, takut lagi anak muda tak suka macam mana? Terpaksa jaga hati mereka, bagi juga mereka hiburan. Sponsor mereka hiburan, panggil pula artis Korea masuk Malaysia supaya mereka boleh berhibur. Panggil pula baru ni Billie Eilish ke apa nama tu, masuk Malaysia untuk anak-anak muda kita boleh bergembira. Janji mereka nanti boleh memakmurkan Malaysia, memajukan Malaysia. Nak cakap tentang agama ni tak berani nak cakap. Jadi juga satu lagi, masa Nabi Musa ajak mereka masuk Palestin, mereka cakap apa? Oh no, kami tak mampu. Itu kaum Musa masuk. Jadi nakkah kita jadi satu bangsa yang macam ni, yang lemah terus lemah, diwarnai oleh orang lain, dan yang nampak dia tak berani nak bercakap, tak berani nak mengajak manusia yang lain. Jadi dua ni berlaku pada zaman Bani Musa, Nabi Musa ketika itu. Lalu Allah turunkan kitab apa untuk mengubah? Taurat. Untuk mengubah dua-dua hal ini. Berapa tahun dia ambil masa untuk mengubah? 40 tahun. Jadi kita dah merdeka 65 tahun. Kita kena terus buat perjuangan ini. Tapi apa yang kita kena buat? Kalau zaman Nabi Musa, Taurat. Zaman sekarang ini kena buat apa? Umat Nabi Muhammad, Allah bekalkan Al-Quran. Jadi tugas kita, kalau nak selamatkan anak bangsa kita pada masa yang akan datang, yang mungkin perjuangan yang kita lakukan itu tak nampak hasilnya, macam Nabi Musa. Dia tak nampak kemenangan itu. Dia mati sebelum Nabi Yusha masuk ke dalam Palestin. Tapi dia telah membekalkan
satu benda yang sangat bermanfaat kepada anak muda dia, iaitu kitab Taurat itu. Jadi kalau kita apa nak buat pada hari ini, kita kena sebarkan Al-Quran ini. Kita kena letakkan Al-Quran dalam, kita kena sematkan Quran dalam jiwa manusia, supaya mereka berubah cara berfikir, berubah mereka punya pandangan mereka. Mereka melihat akhirat lebih besar daripada dunia yang sementara ini. Mereka melihat kehidupan orang-orang kafir itu bukan kehidupan yang sebenar, tapi kehidupan para nabi dan orang-orang soleh itulah kehidupan yang Allah hendak supaya mereka boleh dapat masuk ke syurga. Jadi perubahan yang kita kena buat adalah menerusi Al-Quran, iaitu proses apa dia? Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kalau kita lakukan proses ini, iaitu masyarakat kita faham Al-Quran, nescaya Allah akan bebaskan kita daripada dua sifat tadi itu, iaitu suka meniru orang lain dan juga takut untuk bercakap tentang kebenaran. Tapi syarat dia apa dia? Mesti belajar Al-Quran. Al-Quran yang menguatkan jiwa Taurat yang menguatkan Bani Israel. Kalau untuk umat akhir zaman ialah Al-Quran. Jadi kalau betul kita mampu buat begitu, nanti kita akan terbebas daripada sifat tadi. Ya, saya rasa tak sempat untuk saya cerita. Ada lagi 3 ayat yang saya nak bawa. Mungkin itu kita sambung sikit minggu depan, dan kita akan masuk tentang surah Al-Fath, iaitu bagaimana Allah gambarkan bila manusia itu telah bebas daripada kezuluman, kegelapan-kegelapan ini. Mereka menjadi orang-orang yang nampak, mereka jadi orang yang bermanfaat, mereka jadi orang-orang yang datang daripadanya segala kebaikan. Tapi kalau di sebaliknya, tanpa Al-Quran ini, letaklah seorang ini jadi untuk tugasan ini, memimpin ini ke, untuk memajukan hal ini ke, tapi tak ada Quran, dia tak akan datang kebaikan. Yang akan dijemput adalah kemurkaan daripada Allah. Mungkin itu kita sambung pada minggu hadapan, insya-Allah. Bahagian seterusnya tentang kesan tarbiyah Al-Taurat ataupun Al-Quran, iaitu menjadi orang yang bermanfaat.